Kali lagi saya terpaksa menjawab fitnah-fitnah bombastik daripada Raja Ketum Manchester United, iaitu Raja Petra Kamarudin. Amat memalukan kerabat diraja ni. Saudara, hari ini kita nampak Raja Petra sudah semakin dahsyat, saudara, sanggup melacurkan dirinya menjadi blogger pemfitnah Perikatan Nasional yang paling kuat menipu. Yang saya pelik ni, saudara, hari ni dia mengatakan dia dah menang 10-0 dengan mengatakan apa yang saya cakap dulu dia tipu. Hakikatnya dia kata semua yang dia cakap betul. Dan hari ni dia ulas satu persatu, dia mereka cerita, dia mereka perkataan-perkataan yang saya tak pernah cakap. Dan kebodohan Raja Petra ni, tuan-tuan, melampau sangat. Sebagai seorang yang sepatutnya ada otak sikit, kita pun tak tahu tiba-tiba macam mana dia begitu bebal sangat, saudara. Dia tak sedar bahawa apa yang dia kata terhadap saya ni, orang yang mengikuti saya selama hari ni, mereka boleh semak balik apa yang saya cakap. Kerana apa yang saya cakap, tuan-tuan, ada dalam Facebook, ada dalam YouTube, ada dalam TikTok. Dan orang boleh tengok sama ada apa yang dituduh oleh Raja Petra saya kata tu betul ataupun tidak. Semua ada bukti. Kalaupun betul lah saya punya Facebook pernah kena delete 3 kali, tuan-tuan. Saya punya YouTube pun pernah kena delete 1 kali. Saya punya Instagram pun ini dah masuk Instagram yang ketiga. Tetapi, tuan-tuan, ramai orang lain yang download saya punya ucapan kerana saya menghalalkan mereka untuk cetak semula, untuk re-upload ke dalam media sosial mereka supaya mereka boleh memperjelaskan kepada rakyat dengan sejelas-jelasnya. Jadi saya kesianlah tengok kalau ia pun mendapat ganjaran yang lumayan daripada Perikatan Nasional, tapi janganlah sampai melacurkan diri, mengeluarkan cerita-cerita yang orang boleh nampak terang-terang bahawa kamu ni memang penipu, pembongak. First sekali nak tanya tu, dia ada cakap Raja Petra kata Datuk menipu buat aku janji BN tu, boleh jelaskan tak? Okey, ini saya nak beritahu tuan-tuan. Bila keluar aku janji palsu, bila keluar aku janji palsu yang mengatakan bahawa macam-macam lah dituduh di dalam aku janji tu, yang menggunakan letterhead UMNO. Memang saya kata aku janji tu palsu, tak benar. Sebab itu bukan aku janji yang sebenarnya. Ini kena faham. Aku janji yang sebenar ni, tuan-tuan, yang saya upload dalam saya punya Facebook page, yang nama tu, yang tular tu, sebab nama kebetulan Datuk Seri Ismail Sabri punya aku janji yang dia sign, yang itu yang original. Yang itu yang original, tuan-tuan. Tidak ada logo UMNO. Sebab dia orang ni semua bertanding atas tiket Barisan Nasional. Jadi macam mana pula pakai logo UMNO? Macam mana pula Wee Ka Siong? Macam mana pula Wee Jack Sing? Macam mana pula Vigneswaran, Saravanan, semua tiba-tiba menandatangani aku janji menggunakan letterhead UMNO. Kan penipu tu, tuan-tuan. Ini pertama. Yang kedua, tentang gambar yang dia tularkan. Dia tularkan satu gambar, tuan-tuan. Mana pula gambar ni? Okey. Dia tularkan gambar ni, saudara. Dia cakap dalam sini, dia kata all the BN candidates for GE15 have to sign as this, giving Zahid Hamidi the mandate and sole discretion to form the government. Okey, ini gambar yang dia tularkan. Jadi jawapan saya, tuan-tuan, saya tidak menafikan. Ini fitnah Raja Petra ni. Ini jawapan saya, saudara. Boleh, tuan-tuan boleh tengok.
Ini jawapan saya. Okey. Dan saya keluarkan aku janji PAS. Apa yang saya tulis? Raja Petra ni lupa dia ahli PAS ke? Dia pertikai bila BN minta calon MP kita berbaiah setia kepada parti selepas berlakunya pengkhianatan PRU 14. Apapun, UMNO tak sampailah berbaiah sampai jatuh talak 3 jika engkar macam PAS buat. Dan saya keluarkanlah contoh aku janji PAS ni tuan-tuan. Ini. Di mana dalam aku janji PAS ini, PAS mengatakan, saudara, ahli-ahli wakil rakyat dia, kalau lompat parti, tinggalkan PAS, masuk parti lain, keluar daripada PAS, mereka ini secara automatik jatuh talak 3 ke atas isteri dan isteri-isteri. Bukan seorang isteri. Sebab dia hari memang ramai isteri. Jadi dia ada perkataan isteri dan isteri-isteri. Tuan-tuan. Jadi saya tak pernah pun kata bahawa aku janji itu tak wujud seperti mana yang Raja Petra fitnah saya ni tuan-tuan. Tak pernah, tak betul tuan-tuan. Pertama saya kata SD palsu yang logo UMNO tu adalah palsu, itu saya kata. SD yang original saya dah keluarkan contohnya yang ditandatangani oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Tuan-tuan boleh baca dalam saya punya Facebook. Dan yang kedua, saya tak pun kata gambar yang tadi tu, seorang daripada calon Barisan Nasional menandatangani watika depan Datuk Zahid ni, saya tak kata benda ni tak berlaku. Tidak. Saya cakap, Raja Petra lupa ke dia ni PAS lagi teruk. Kita setakat minta dia orang ni aku janji. Tak lompat parti. Tetapi tuan-tuan, PAS kalau lompat parti tuan-tuan, jatuh talak 3 ke atas isteri dan isteri-isteri. Itu yang saya cakap. Jadi tuan-tuan, nampak tak penipunya Raja Petra ni? Okey, soalan lagi. Dia kata fikir kata lah, dia kata Datuk cakap Datuk Seri Najib akan bebas minggu selepas PRU. Bila masa pula saya cakap Datuk Seri Najib akan bebas minggu selepas pilihan raya? Ini lagi satu penipuan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan yang mengikuti Raja Pembongak ni, Raja Pembohong ni, tuan-tuan minta dia keluarkan bukti. Bila saya cakap seminggu selepas pilihan raya, Datuk Najib akan dibebaskan. Saudara, kalau saya cakap macam tu, nampak bahawa BN ni akan salah guna kuasa. Tidak. Yang saya cakap, kalau kita memerintah, kalau lepas pilihan raya kita berjaya membentuk kerajaan dan kita memerintah, kita akan pastikan bahawa kita akan betulkan institusi-institusi asas negara. Contohnya, Jabatan Kehakiman kita betulkan. Kalau dulu lantikan daripada orang politik, lantikan Tun Dr. Mahathir. Cadangan daripada Tommy Thomas. Lepas ni kita pastikan bahawa Ketua Hakim Negara orang yang betul-betul layak, bukan ada political inclination. Begitu juga dengan Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara, Ketua Pengarah, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, SPR, Ketua Governor Bank Negara. Saya cakap selepas ini kita akan ada Parliament Select Committee. Kalau BN menang ni tuan-tuan, Parliament Select Committee, dalam tu ada PAS, ada UMNO, ada DAP, ada PKR. Mereka ni lah yang akan melantik, akan mencadangkan nama ketua-ketua agensi ni. Jadi saya kata selepas ini tidak ada lagi orang yang akan melindungi Hakim Nazlan. Hakim yang terang-terang SPRM mencadangkan supaya dia didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesisaan. Yang saya cakap, kalaulah dari awal lagi SPRM dah siasat kes Nazlan ni, ini yang saya cakap tuan-tuan, kalau SPRM dah siasat kes Nazlan ini dan dia bawa pergi Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara dakwa Nazlan, Najib tak akan ke penjara tuan-tuan.
Kerana bila Nazlan didakwa kes Datuk Seri Najib ini, dia akan dua perkara boleh berlaku. Pertama, dibuang terus. Ianya pengadilan di hadapan Hakim Nazlan akan dikira sebagai null and void. Tidak sah. Sama ada kes tu dibuang terus atau akan berlakunya retrial ataupun pembicaraan semula di hadapan seorang hakim yang adil dan saksama dan tidak mempunyai kepentingan peribadi. Kalau siapa yang follow saya, tak payah pun buka balik dengar apa saya cakap. Mereka tahu inilah yang saya hujahkan setiap hari. Memang apa yang Raja Petra kata, saya kata lepas menang pilihan raya seminggu Datuk Najib bebas. Ini bullshit, tuan-tuan. I never said that. Saya tak pernah kata. Yang saya cakap selepas ini, kita nak tengok keadilan. Kalau Datuk Najib yang menjadi kambing hitam didakwa, kita nak kalau boleh selepas ini orang yang diarahkan oleh Datuk Seri Najib membuat feasibility studies untuk buat due diligence sama ada SRC International wajar ke tak wajar diberikan pinjaman daripada KUAP ataupun tidak, iaitu Nur Muhammad Yaakob, orang kanan Tun Dr. Mahathir dulu, menteri zaman Tun Dr. Mahathir dulu. Kalau dia ni yang menerima 85 juta ringgit daripada Jolo, yang kita tahu cadangan dia akhirnya menyebabkan kabinet meluluskan, maknanya dia tidak berlaku adil. Dia telah disogok untuk membuat cadangan kepada kabinet supaya pinjaman diberikan kepada SRC International. Kenapa Datuk Najib kena dakwa, Nur Muhammad Yaakob tak kena dakwa? Sama juga, saya berulang kali saya cakap, semua kes 1MDB ni takkan berlaku kalau bila mana Datuk Seri Najib meminta ZT untuk siasat. Betul ke ini kerabat di Raja Saudi ni nak bagi sumbangan kepada kita, kepada Datuk Najib? Betul ke Kementerian Kewangan Saudi ni nak bagi sumbangan kepada Datuk Najib? Diberinya surat ini kepada ZT untuk dia siasat sama ada dana ni datang daripada sumber yang halal ataupun haram, datang daripada aktiviti keganasan ke, jenayah ke, rasuah ke, salah guna kuasa, ada ke tak ada. Dan bila ZT mengeluarkan surat kebenaran untuk duit ini dibawa masuk, mengesahkan bahawa tidak ada sebarang pelanggaran yang boleh menyebabkan Datuk Seri Najib didakwa di bawah AMLAK, tidak ada sebarang kaitan dengan Anti Money Laundering Act, maka bila keluar surat ini barulah duit ini dibawa masuk. Dan dia sendiri mencadangkan supaya ianya dimasukkan bukan dalam akaun UMNO tetapi dimasukkan dalam akaun Datuk Seri Najib. Dan dia sendiri, ZT sendiri mencadangkan supaya ianya diracik-racik, jangan masuk sekali selepuk, biar pecah-pecah. Dan masa pulang pun sama juga, disuruh pecah-pecahkan. Rupanya setiap satu tu satu pertuduhan. Ini yang saya katakan, tuan-tuan. Bagaimana ZT nak bagi cadangan yang adil, yang benar, sedangkan suami dan anaknya di dalam akaunnya menerima duit sebanyak 715 juta daripada Jolo di Singapura, tuan-tuan. Jadi kalau nak dakwa sama ZT Akhtar Aziz, baru adil. Ini yang saya cakap. Lepas tu saya ulang banyak kali, the main culprit Jolo yang menerima 1.2 bilion ringgit. Orang ni patut dihadapkan ke muka pengadilan, tapi tak ada. Saya tak pernah pun kata lepas pilihan raya seminggu Najib akan keluar. Tak ada, tuan-tuan. Okey, ini fitnah Raja Petra. Kalau ada, tolong buktikan. Jangan dok sembang saja. Cuba bayangkanlah orang yang dah tua dah nak mampus ni, bila-bila masa jalan pun tak berapa gerak ni, tuan-tuan. Bila bercakap, bila mengulas, menulis, hanya fikir tentang duit yang boleh dia terima daripada Perikatan Nasional, langsung tak fikir benda ni betul ke tak betul, tak kira halal haram duit ni, sanggup melacurkan diri dia macam ni cara. Saudara, apa jenis manusia ni? Kita ni biarlah ada integriti sikit, biarlah ada dignity tau.
Bukan main sedap je tabur fitnah. Sebab yang kamu cakap, kata saya cakap ni, orang boleh tengok. Orang boleh tengok dalam live saya, orang boleh tengok dalam posting-posting yang turut dipost oleh orang lain. Bahawa saya tak pernah cakap pun. Tetapi kenapa tergamak mereka fitnah-fitnah yang tak pernah kita sebut ni. Tak rasa malu ke pada anak dia ni, Sarah ni, masih berada di Malaysia. Engkau boleh lari, kau pelarian, kau boleh lari pergi ke Manchester, kau boleh fitnah ke bawah dunia tuanku, raja-raja Melayu sesuka hati kau. Tetapi cuba bayangkan macam mana anak kau Sarah tu nak hadap rakyat Malaysia yang lain. Orang tengok muka Sarah tu, orang tengok muka kau, Petra. Malu sikit pada anak ni. Timbang rasa sikit. Besok lusa kau jalan. Tapi anak kau ni muda lagi. Dia yang kena hadap perangai bapak macam ni. Sanggup mereka fitnah-fitnah semata-mata kerana duit. Sampai bila nak jadi hamba duit ni? Berapa banyak duit, Petra? Tak cukup ke hidup mewah dekat Manchester tu? Tak cukup ke Jaguar 4-wheel drive yang kau ada tu? Kau nak pakai apa pula? Ferrari? Memang betul lah dia orang duit banyak, dia boleh bela. Tapi berpada-padalah, jangan jadi hamba duit. Besok lusa kau mati, 1 sen, 1 kupang pun kau tak boleh bawa balik masuk kubur tau. Kena ingat ni. Okey. Lepas tu dia cakap Lokman Adam kata buat PRU sebelum hujung tahun yang akan menang 2/3. Okey tuan-tuan, ini satu lagi fitnah. Bila masa saya cakap kena buat pilihan raya sebelum hujung tahun 2022 ni? Tak pernah. Saya tak pernah cakap macam tu tuan-tuan. Sebab saya daripada bulan 3 selepas pilihan raya negeri Johor, saya dah cakap kena buat pilihan raya. Dan saya minta kawan-kawan yang ada bukti, kawan-kawan yang tengok, saya rasa kawan-kawan masih ingat. Siapa yang follow saya, mesti mereka masih ingat. Saya cakap the best time to do the election is after March. Daripada March sampai Jun. Saya bagi time frame, exact time frame. Saya cakap daripada Mac sampai Jun, kalau buat pilihan raya pada masa ini, insya-Allah BN akan menang besar. Ini saya cakap. Saya tak pernah cakap hujung tahun tuan-tuan. Kerja bodoh kalau buat pilihan raya hujung tahun ni. Dah tentu time banjir. Berapa kali saya ulang, jangan buat pilihan raya bila dah masuk zon banjir. Rakyat Malaysia tak lupa. Yang dengar saya punya live ni berjuta tuan-tuan. Berjuta, bukan puluh-puluh ribu Raja Petra. Kau nak tipu macam mana? Yang dengar ni berjuta. Dan kita selalu mengulangi benda-benda penting ni berulang kali. Ini antara benda yang saya ulang banyak kali. Time frame pertama saya bagi antara bulan 3 sampai bulan 6. Selepas mereka kalah teruk di Melaka, mereka kalah teruk di Johor, kita ada feel good factor. That is the best time to dissolve the parliament. This is what I said. Ini apa yang saya cakap. Dan lagi baik, seminggu selepas pilihan raya, Datuk Seri Ismail Sabri umumkan dibenarkan keluar duit KWSP. 40 bilion diinjek. Dia umpama stimulus package. This is exactly what I said. Saya cakap 3-4 bulan selepas pengumuman Datuk Seri Ismail Sabri, orang ada kekuatan, kemampuan, kuasa membeli lebih. Ekonomi menjadi baik seketika. 3-4 bulan akan bertahan. Ini masanya. Itu saya cakap. Dan percayalah tuan-tuan, kalau ketika itu kita buat pilihan raya, kita menang. Kita menang. Tapi nak buat macam mana? Yang menyokong kerajaan ketika itu macam pengkhianat macam Raja Petra ni. Kemudian time frame kedua saya cakap antara bulan Julai sampai September. Kalau buat masa ni 50-50. Orang masih ingat lagi apa saya cakap ni. 50-50. Antara Julai sampai September. Tapi
masih ada peluang kita nak menang. Sebelum masuk Oktober. Dan saya berulang kali cakap, dan saya pernah cakap dah terlambat buat pilihan raya ni. Bila dah masuk Oktober, orang dah sibuk prepare untuk banjir, kau baru nak buat pilihan raya. Saya cakap. Dan I never said kena buat pilihan raya sebelum hujung bulan, sebelum hujung tahun. This is stupid. Tuan-tuan, saya tak pernah cakap kerana tindakan buat pilihan raya selepas bulan Oktober, kita terdedah untuk kalah. Ini apa yang saya cakap. Buka balik video-video saya yang lama, tuan-tuan. Kenapa dia Petra ni langsung tak ada etika ni? Sanggup buat cerita dongeng bodoh macam ni. Saudara, ini tak betul. Tak betul. Minta maaf lah. Malam ni saya kena balun pelacur murahan ni, tuan-tuan. Bagi saya orang tua ni dah melampau. Tak sedar yang dia ni dah tua. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh panggil, patut hari ni dia pergi ketika semayang tu. Bertaubat, dah terlalu banyak fitnah yang dia sebarkan. Institusi diraja pun dia serang satu macam je hari ni. Tuan-tuan, orang yang berani ambil risiko serang institusi diraja ni, saudara, maknanya bayaran tu terlalu lumayan sampai dia gelap mata dengan bayaran ni. Minta maaf cakap lah Petra, I got to tell the truth. Minta maaf. Itu sebab dia tak pernah konsisten dalam perjuangannya. Sekejap jadi ketua pengarang majalah Keadilan, sekejap kerja dengan UMNO, sekejap kerja dengan apa ni Perikatan Nasional, sekejap dengan PAS, kejap dia menyokong Datuk Seri Najib. Tak ada konsistensi. Dia bergantung siapa bayar dia. Sampai bila nak hidup macam ni? Okey, ada lagi dia cakap. Dia cakap, ya. Satu lagi dia kata, cara nak tukar Perdana Menteri Ismail, dia kata Datuk cakap lah, cara nak tukar Perdana Menteri Ismail ni dengan buat PRU segera. Cara nak tukar? Nak tukar Ismail Sabri ni sebagai Perdana Menteri dengan buat PRU segera. Saya cakap terus terang, sejujurnya, saya memang nak Datuk Seri Ismail Sabri ditukar. Kerana bagi saya, minta maaf cakap lah, saya tak nak sentuh. Bagi saya, orang yang terbaik untuk menjadi Perdana Menteri sudah pastilah Presiden Parti. Tapi malangnya, Presiden Parti bila bekerjasama dengan Bersatu dan PAS, Presiden Parti dinafikan hak dia sebagai ketua parti. Ini kena faham. Tetapi kita akut bila parti mengatakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri ialah poster boy. Apa pilihan kita ada? Walaupun kita tak suka tak suka, kita kena terima. Tapi sejujurnya, saya merasakan, kalau saya diberi pilihan, mestilah saya nak Presiden Parti saya jadi Perdana Menteri. Kenapa naik Presiden? Memang saya cakap, kalau diadakan pilihan raya, kalaupun Datuk Zahid tak nak jadi Perdana Menteri, kalau kita menang, Tok Mak Hassan masih ada. Itu hari Tok Mak Hassan tidak ada kerusi parlimen. Dia duduk di Dewan Undangan Negeri. Itu sebab dia tidak boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau selepas pilihan raya umum ke-15, kalau kita menang, sudah pastilah kalau tak Datuk Zahid, mestilah Datuk Seri Mak Hassan. Kalau dua-dua pun tak nak, barulah naik Presiden balik. Apa saya cakap tak betul ke? Itu hak saya lah. Siapa saya prefer untuk jadi Perdana Menteri. Lain apa dia cakap? Dia kata, ada budak UMNO kata, pihak pendakwa raya telah dapat arahan untuk buat kesilapan dalam kes Datuk Zahid, supaya kes ni dapat dibuang. So kita nak tanya, ketika Datuk Zahid menang 40 kes baru-baru ni, masa tu kerajaan mana? Kerajaan itu ialah
kerajaan 114 orang yang angkat Muhyiddin jadi Perdana Menteri, kerajaan itu juga 114 orang yang angkat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Macam mana Datuk Zahid boleh lepas? Macam mana Datuk Zahid boleh lepas? Adakah ketika itu kita menyogok pihak pendawaan? Jadi cakap tu biar pakai otak, jangan cakap pakai kepala lutut. Hari ni yang kata lepas ni Datuk Zahid akan lepas, ialah puak-puak Perikatan Nasional. Dia nak tunjuk bahawa kalau Datuk Zahid selepas ini bukan kerana tak ada merit dalam kes dia. Bukan kerana kes tu tidak kuat. Bukan kerana Meja Mazlina sendiri telah mengaku di dalam mahkamah bahawa kesilapan tu dia yang buat. Bukan kerana fakta kes yang mengatakan bahawa yang mengeluarkan cek untuk membayar kredit kad atas perbelanjaan peribadi yang buat silap. Sepatutnya pakai cek peribadi Datuk Zahid, dia tukar, dia pakai cek Yayasan Akal Budi. Ialah orang lain, bukan Datuk Zahid. Dan ketika cek itu ditandatangan, Datuk Zahid berada di Milan atas tugasan rasmi. Dan cek itu pula dikeluarkan oleh Meja Mazlina, ditandatangani menggunakan cop tanda tangan Datuk Zahid yang sepatutnya digunakan untuk cop sijil, yang sepatutnya ditandatangan untuk gunakan cop kad lahir. Cop ini digunakan untuk keluarkan duit. Patutnya bank ni boleh disaman. Sebab tak sepatutnya bank tak boleh identify original signature dengan cop tanda tangan. Sepatutnya lah. So kalau tengok fakta-fakta kes, memang jelas kes pertama tu berlakunya pendawaan terpilih, pendawaan yang bermotifkan politik, pendawaan yang berniat jahat. Memang. Dan kalau tengok pendawaan yang kedua ni pun, pasal kita belum habis, kita tak boleh nak cakap. Tetapi bila dia dituduh membeli 2 buah banglo untuk kediaman peribadi, akhirnya hakim sendiri pergi tengok bahawa tempat 2 banglo ni, satu dijadikan pusat latihan mengajar agama untuk orang dewasa, satu lagi dah jadi pusat tafiz. Ada anak-anak tafiz duduk di situ, katil semua sekali kat situ. Memang insya-Allah kes ni mempunyai peluang yang cerah untuk menang. Kita tak nak mendakwa mahkamah, tetapi mereka ni dia dah create pre-perception awal nak memburukkan kerajaan baru ni, seolah-olah kerajaan baru ni membebaskan Datuk Seri Zahid. Nampak? Jahat tak jahat puak-puak Perikatan Nasional. Okey. Tok Raja Petra dekat didakwa BN ni masuk join kerajaan perpaduan ni tak dapat pandang rakyat kat pintu belakang tu. Join sama pilih. Yang ikut pintu belakang ialah pada pilihan raya yang lepas 2018, rakyat telah memilih Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan masuk pilihan raya menggunakan lambang PKR. Hanya satu parti je, kalau tak silap saya, iaitu Parti Warisan. Dia pakai lambang warisan, dia tak pinjam lambang PKR, dia join coalition tu. So boleh kita katakan bahawa kerajaan itu ialah kerajaan yang mendapat mandat rakyat. Tapi sekerat jalan, geng-geng Azmin Ali dan Muhyiddin ini khianati Pakatan Harapan. Mereka buat kerjasama dengan PAS dan UMNO. Mereka bentuk kerajaan. Memanglah ini kerajaan pintu belakang, kerana kerajaan itu tidak dibentuk melalui proses pilihan raya. Kerajaan itu bertukar bukan melalui proses pilihan raya. Kerajaan itu bertukar melalui apa yang dipanggil sebagai gabungan ahli-ahli parlimen. Macam mana boleh berlaku? Kerana bila mana mereka nak keluar tinggalkan Pakatan Harapan,
pada ketika itu Tun Dr. Mahathir tak bersetuju. Tun Mahathir ketika itu nak buat unity government. UMNO tak nak duduk dalam unity government yang masa tu ada DAP. PAS pun tak nak duduk dalam unity government yang masa tu ada DAP. Maka bila Mahathir tak bersetuju, itu yang last kali Muhyiddin yang diangkat menjadi Perdana Menteri. Ini kena faham. Ya, UMNO nak pilihan raya ke betul tu? Memang UMNO nak pilihan raya, tetapi ke bawah dulu tuanku ketika itu mengatakan bahawa tak boleh buat pilihan raya. UMNO nak pilihan raya, PAS pun nak pilihan raya ketika itu. Tetapi masa tu wabak COVID-19 baru masuk dalam negara kita. Kalau buat pilihan raya time tu, maka tularlah. Pilihan raya akan menjadi catalyst, akan menjadi pencetus kepada penularan wabak COVID-19. Maka tak dibuat pilihan raya, dibuat kerajaan Perikatan Nasional. Nak panggil itu pintu belakang, dari segi fakta dia, memanglah itulah kerajaan yang bukan melalui fresh election. Kalau tak suka perkataan pintu belakang, okey, tukar. Tukar nama, tebuk atap. Kalau kau tak suka perkataan tebuk atap, kau cakap ini ialah kerajaan yang dibentuk bukan melalui fresh election. Ini bagi orang putih, terutamanya orang putih yang perasan dia orang hitam, tapi dia perasan dia orang putih, duduk Manchester. Mungkin orang macam ni boleh faham. Tetapi kerajaan yang dibentuk, yang dipanggil kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan yang unik, di mana tidak ada satu parti pun mendapat mandat rakyat yang cukup untuk membentuk kerajaan. Nobody won the election. This is actually what happened. Dan bila tidak ada seorang, tak ada satu parti politik pun berjaya membentuk kerajaan secara bersendirian, maka ke bawah dulu tuanku telah mencadangkan supaya kerajaan perpaduan diwujudkan di antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Disitulah diraih perkataan kerajaan perpaduan. Siapa yang beritahu? Takkan Petra ni bodoh sangat, tak sedar bahawa yang membocorkan rahsia perjumpaan di antara Datuk Seri Anwar Tan Sri Muhyiddin dengan ke bawah dulu tuanku, yang mengatakan bahawa tuanku yang mencadangkan PN dan PH bergabung membentuk kerajaan perpaduan ialah Muhyiddin Yassin. Takkan dia tak percaya dengan Muhyiddin Yassin ni? Anak ulama ni pandai baca doa. Takkan dia tak percaya, Petra? Kan? Your paymaster. Takkan kau tak percaya? Takkan anak ulama ni menipu? Kan? Ulama ni kaji ni. Walaupun dia kaji ke dia tak kaji, kita tak tahulah. Yang aku pasti dia kaji. Okey. Tuan-tuan, siapa yang keluar mulut siapa? Lepas dia fras, dia keluar istana, tak hormat ke bawah dulu tuanku. Dia balik, jumpa dengan wartawan pun dia tak turunkan skrin kereta, dia terus balik senonoh sampai rumah dia. Dia mula naik angin. Orang pun nak salam, dia tak nak salam. Last kali dia kata ke bawah dulu tuanku telah mencadangkan supaya PN bekerjasama dengan PH membentuk kerajaan perpaduan. Petra, kalau masa tu tuanku kata, Muhyiddin kau Perdana Menteri, Anwar kau timbalan, jadi tak kerajaan perpaduan? Jadi. Dalam tu ada PN tak? Tak ada. Maknanya kerajaan perpaduan itu tak semestinya melibat semua parti, wahai Petra. Tidak semestinya melibatkan semua parti. Kalau dua pihak ni, minta maaf lah, bukan dua ekor, dua pihak ni bersetuju, bekerjasama, maka BN akan jadi pembangkang. Kalau BN jadi pembangkang, saya nak tanya dengan Petra, kerajaan yang wujud
pada ketika itu kerajaan perpaduan ke bukan? Suka hati bapak dia orang lah, dia nak nama kerajaan perpaduan ke, kerajaan tunggal langgang ke, kerajaan abah kau ke, kerajaan abah sakau ke, hak dia. Hak dia. Tapi disebabkan Tan Sri Muhyiddin keluar pada mulut dia, dia kata, tuanku yang mencadangkan perkataan kerajaan perpaduan. Maka kerajaan bila PN tak nak kerjasama dengan PH, tuanku panggil BN setuju, maka wujudlah kerajaan perpaduan antara BN dengan PH. Memanglah tak melibatkan semua, tetapi dua ni adalah bermusuhan. Bermusuhan tiba-tiba berpadu. Bolehlah dipanggil kerajaan perpaduan. Tapi kalau kau tak suka Petra, kau boleh letaklah nama kerajaan Marina ke, kan? Marina tu bini dia, kan? Ataupun nak letak kerajaan Sarah ke, kan? Nak letak nama kerajaan Saraswati ke, nak letak nama kerajaan Awi ke, kerajaan Pasir Berdengung ke, suka tinggal lah Petra, kan? Saya kadang-kadang dah lama tak cakap terang-terang ni, kan? Selalu kita kena kontrol je cakap. Tapi kadang-kadang geram tuan-tuan, geram. Sebab dia ni ingat bila dia menipu ni, orang tak boleh ke semak balik apa yang saya cakap. Orang boleh semak, tuan-tuan. Bukan boleh suka-suka kau tipu macam dulu. Dulu boleh lah. Zaman Mahathir dulu, bila dia cakap, habis kat situ. Kalau nak tengok balik, kena tengok archive TV3, kena tengok archive RTM. Hari ni, kalau keluar je, Lokman Adam. Lepas tu apa tajuk dia kata? Kerajaan perpaduan. Lokman Adam, kerajaan perpaduan. Search kat Google, keluar. So, janganlah jadikan diri kamu ni bahan lawak ataupun jangan tunjuk bodoh sangatlah. Itu je. Okey, ada lagi? Tok, apa wajarkah kerajaan atau Kementerian Komunikasi Digital ni mengambil langkah sewajarnya untuk menghentikan kekeliruan yang dibuat oleh Petra ni? Saya rasa kalau akaun akaun Raja Petra ni akaun Malaysia dah lama kena dah. Yang menyebabkan hari ni dia boleh cari makan kerana dia berpengkalan di Manchester United. Tetapi sebagai Menteri Komunikasi, saya mencadangkan kepada saudara Fahmi Fadzil, tolong tulis kepada Facebook. Tolong tulis kepada Facebook, kerana hari ni saya bukan suruh dia ambil tindakan pada Petra. Tak ada apa yang dia cakap pada saya ataupun ada fitnah dia. Tak ada masalah. Ini semua benda kecil. Tetapi kita tak boleh biarkan Petra ni memfitnah ke bawah duli tuanku, memfitnah raja-raja Melayu. This is too much. Kita jangan biarkan sampah-sampah masyarakat ni, pelacur-pelacur, blogger-blogger pelacur yang sanggup menulis dan blogging bergantung kepada orang yang bayar dia ni. Kita tak boleh benarkan mereka ni dibayar untuk menyebarkan hatred terhadap ke bawah duli tuanku, terhadap raja-raja Melayu, menyebarkan hatred terhadap sesama manusia. Ini we should put a stop on it. Kena berhentikan. Tulislah kepada YouTube, tulislah kepada Facebook. Ambil tindakan. Ambil tindakan. Okey? Silakan. Okey, Dok. Dah habis, ada lagi dia cakap? Dah. Itu je. Ada. Raja Petra tu, bila dia bercakap pasal benda itu, ada mesti budak-budak UMNO yang hantar tu. Itulah sebenarnya apa yang dia cakap tu ialah fitnah Perikatan Nasional, fitnah budak-budak bersatu, fitnah budak-budak PAS. Tetapi bila dia nak memfitnah, dia kata budak-budak UMNO kata Dato' Zahid akan arahkan peguam-peguam untuk cari kekhilafan supaya boleh lepas. Takkanlah orang UMNO bodoh nak cakap macam tu. Kau ingat Raja Raja Toran, apa nama tu? Raja Rozila, Raja Toran tu kecil anak ke?
Boleh beli suka hati. Oi, dia lawan dalam mahkamah, bukan main lagi tau. Ingat boleh senang-senang beli, boleh senang-senang haram macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Jadi jangan percayalah fitnah-fitnah ni. Okey? Ya. Kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang disarankan oleh tuanku tu. Ya. Jadi ada pihak berusaha untuk menjatuhkan kerajaan yang tuanku sarankan ni, macam mana tu pandangan tu? Kalau ikut pandangan Tuan Guru Haji Hadi Haji Awang, sesiapa yang cuba menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diangkat oleh Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri, maka orang itu cuba menjatuhkan kerajaan Kebawah-Duli Tuanku yang di-Pertuan Agong. Dulu masih kat situ. Dulu memang itulah ayat yang keluar daripada mulut Tuan Guru Haji Hadi. Cuba korang try tanya dengan Haji Hadi sekarang ni apa pendirian dia. Hari ini benda yang haram sudah jadi halal. Halalun thayyibah. Hari ini nak jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga dipercayai oleh Kebawah-Duli Tuanku di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan telah mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Mungkin kalau tanya dengan Haji Hadi hari ni, ayat dia lain. Apatah lagi beliau antara yang awal sebelum Tan Sri Muhyiddin mengumumkan bahawa mereka akan membentuk kerajaan persekutuan. Haji Hadi dulu yang telah mengumumkan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional akan membentuk kerajaan persekutuan. Malam tu. Okey. Ada lagi? Adakah menjadi kesalahan PAS keluarkan surat rasmi kepada pasti dulu untuk apa? Itulah dia sebenarnya. Saya rasa Kementerian Pelajaran kena start dah tengok balik pasti-pasti ni. Sepatutnya anak-anak kita, khususnya anak-anak yang baru belajar di peringkat tadika ni, bukan setakat surat itu membuktikan mereka telah meracuni pemikiran anak-anak kita, melibatkan politik di dalam pendidikan anak-anak seawal prasekolah, tetapi sebenarnya mereka menghasut anak-anak kita daripada tadika lagi, daripada pasti lagi, supaya membenci pemimpin-pemimpin negara daripada dulu. So dah tiba masanya kena standardize. Kena standardize. Tak boleh lagi dah biarkan benda-benda macam ni berlaku. Kalau mereka nak mendidik anak-anak kita, buat cara nak mendidik. Buat cara nak mendidik. Kalau mereka nak menghasut anak-anak kita, kita kena mengambil tindakan yang tegas. Kena hentikan hasutan-hasutan ni. Kalau mereka teruskan, kalau terpaksa tutup, kita tutup. Kita bukan nak tutup pusat pendidikan yang dibuat oleh PAS, tidak. Tetapi kita nak dia henti menghasut pemikiran anak-anak kita. Ini tak boleh dibiarkan. It's not good for our nation. Okey? So, hari ini PM ada keluar pernyataan Peguam Negara kaji balik pasal batu putih ni. So adakah ini akan membongkar ketirisan yang ada pada kerajaan yang lepas ni? Kabar angin yang saya dengar. Ini kabar angin dengar boleh, percaya jangan. Kabar angin yang saya dengar bahawa kabinet sudah pun diberikan talimat hari ini. Telah diberikan talimat berhubung dengan batu putih, apa yang berlaku sehingga menyebabkan kita kehilangan peluang untuk merayu bagi mendapatkan semula Pulau Batu Putih. Jadi selepas mendapat talimat itu tadi di dalam mesyuarat kabinet tadi, barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan Jabatan Peguam Negara untuk
memulakan rundingan dengan pihak Singapura. Memulakan rundingan dengan pihak Singapura. Bila berunding ini, dia totally different dengan kalau kita bawa balik kepada Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa. Dia berbeza. Jadi kita serah kepada kebijaksanaan Perdana Menteri dan Kabinet dia untuk cuba mendapatkan kembali Pulau Batu Putih ni. Lagipun diorang ni dah mulalah menambak Pulau Batu Putih, tapi alhamdulillah beberapa kali kita telah berjaya menghentikan. Macam mana cara diorang menghentikan ni, kita serah pada diorang lah, sama ada nak mendedahkan ataupun tidak. Diorang telah berjaya menghentikan beberapa kali usaha untuk menambak Pulau Batu Putih. Boleh tahan juga perempuan ni. Dia dah dapat pulau terkecil, dia nak besarkan lagi. Kan? Itu sebab kita cakap ini bukan setakat batu. Ini bukan setakat batu seperti mana kepala otak Mahathir ni. Mahathir ni kata ini hanya batu. Kan? Jadi kebodohan dia tu jangan sampai kita ni terpedaya dengan kebodohan dia. Biarlah Mahathir bodoh. Kan? Biarlah orang yang ikut Mahathir ni orang macam Anwar Musa tu. Cukuplah. Jangan diperbanyakkan lagi orang yang masih lagi dah tahu Mahathir ni tak ada seko pun pakai, dia masih lagi nak pergi kunjung hormat. Cukuplah. Cukuplah. Kalau misalnya Mahathir boleh bagi kursi pengurusi puja wang tu kepada dia, tak apa juga, kan? Okey, ada lagi? So Dok, pada pandangan Datuk Dok, apa agak-agaknya agenda Anwar Musa ni Dok? Pergi jumpa Mahathir untuk apa? Agenda dia, kau jangan kacau lah orang yang dah pencen ni. Biarkan dia. Kan? Orang-orang dah pencen ni, saya rasalah kita tak payah kacau. Tetapi kalau dia masih lagi meneruskan usaha-usaha nak menjatuhkan kerajaan, menghasut sana, menghasut sini, kita lanyak dia lah. Itu maksudnya dia tak pencen lagi Dok? Dia tak pencen lagi. Cuma kau tahulah, bila dia dipencenkan, dia tak ada kerja. Dia tak ada kerja. Jadi kerja dia pergi jumpa sana, jumpa Zuraida Kamarudin, jumpa Mahathir. Lepas ni kita tak tahu pula siapa yang dia nak jumpa. Cuba kalau dia ada masa ni, pergilah. Pergi ke Macau ke apa, pergi jumpa Jolo, runding dengan Jolo, bawa balik Jolo. Kalau dia boleh bawa balik Jolo ni, hadapkan ke muka peradilan, orang akan lebih menghargai jasa dia. Rundingkan, pergi ke apa ni, Indonesia, pergi cari Nik Faisal, runding dengan Nik Faisal, baliklah. Dia tak ada kerja sekarang ni. So dia occupy himself dengan kerja-kerja sampingan ni. Lebih bermakna daripada dia menghasut orang untuk menukar kepimpinan UMNO. Tapi dia bukan tak boleh, tapi sebab dia bukan ahli UMNO. Aku ingat lagi dulu dia kata aku kan, siapa Lokman Adam kan. Sekarang ni Anwar Musa bukan ahli UMNO. Itu je nak beritahu. Tapi dia ada sekatan ke nak pergi Shanghai? Tak ada kesekatan. Setakat ni belum ada lah. Kecuali kalau Raja Latifah Koya dilantik semula sebagai ketua pengarah SPRM. Mungkin Latifah masih ingat satu ketika dulu dia tu disekat daripada keluar negara. Tak tahulah kalau kes lama dibuka balik. Tapi rasanya tak adalah. Kita tak melakukan apa yang dipanggil sebagai politik dendam. InsyaAllah. Tok apa pandangan Datuk sekarang ni, Anwar Musa dengan kunci-kuncinya termasuk Tok Faisal kan? Dia buat naratif kan, UMNO ni akan berkubur selagi Presiden tidak ditukar ke apa kan. Okey, dia macam gini. Kalau misalnya mereka ni yakin sangat UMNO akan berkubur, they should move on. Dia patut masuk Bersatu, masuk PAS. Kalau dia tak mampu bayar yuran ni, saya sanggup bayarkan. Saya sanggup bayarkan yuran PAS ke, yuran Bersatu ke, saya bayar yang semua hidup. Tak mahal betul. Pergilah masuk. Pergilah masuk. Tapi sebab dia tahu bahawa UMNO will make a comeback. Dia tahu UMNO akan kuat. Itu sebab dia cuba nak tawan semula UMNO ni.
Dia cuba nak ambil alih UMNO. Dia cuba nak letak orang dia ambil alih UMNO dan bawa UMNO jadi kuda tunggangan bersatu balik. Dia tahu UMNO ni masih ada kekuatan. Kalau dia tahu UMNO ni nak mati, nak mampus, nak terkubur, they will not waste their time on UMNO. They will move on. Ini kena faham. Jangan dengar apa yang mulut dia cakap, tengok perbuatan dia. Tok boleh explain sikit lagi tu sebab naratif dia main hari-hari sekarang dalam komen itu. Dah dia tak ada kerja. Dulu kerja dia Masuk sebagai orang Susah Akbar Anwar Musa. Anwar Musa dah tak ada dalam kabinet. Apa benda lagi dia nak buat? Kerja dia sekarang ni, dia balas dendam. Orang yang tarik dia punya keahlian. Dia baik-baik jadi ahli UMNO, last kali bila dia fitnah presiden, last kali apa jadi? Keahlian dia digantung. Dia marah. Jadi sekarang ni, macam mana dia nak dapat balik keahlian? Anwar Musa, macam mana dia nak dapat balik keahlian dia sebagai ahli UMNO? Dia kena cari orang dia ni, dia kena make sure orang dia ni boleh menang jadi presiden parti. Bila orang dia boleh menang jadi presiden parti, dia yakin bahawa apa yang terjadi pada Zahrin Mak Yassin yang dipecat zaman Abdullah Badawi, Tun Abdullah, zaman Datuk Seri Najib, pemecatan Zahrin Mak Yassin dibatalkan. Dia dapat keahlian lama, dia dapat jawatan balik. Itulah sekarang ni dia buat Muafakat Nasional. Kenapa dia buat Muafakat Nasional? Dia nak tarik, dia nak umpan orang UMNO supaya menyertai gerakan dia ni, kononnya nak selamatkan parti. Padahal mereka inilah yang telah menghancur, menjahanamkan parti. Siapa yang buat bisikan-bisikan syaitan suruh tunda pilihan raya supaya UMNO tak boleh menang secara bersendirian? UMNO terpaksa bekerjasama dengan Bersatu, bekerjasama dengan PAS. Malaun ni lah. Ini kena faham. Dia cakap tu, dia main naratif sekarang ni, dia kata presiden menipu, no Anwar, no DAP. Dia cakap Kita dah ulas banyak kali. Si Petra ni pun cakap macam tu. Bodoh tak habis. Sebenarnya bila orang kata masa tu presiden dia nak menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita nak tarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi geng-geng Anwar Musa dan ramai lagi ni mengatakan bahawa nak tarik sokongan daripada Muhyiddin, nak bagi Anwar jadi PM. Mereka tuduh Datuk Zahid nak bagi Anwar jadi PM pada ketika itu. Itu sebab Datuk Zahid kena sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Ini apa yang Datuk Seri Ahmad Maslan cakap, bukan saya cakap. Di hadapan beberapa orang bahawa dia tak pernah pun nak tarik sokongan ni kerana nak bagi Datuk Seri Anwar jadi PM pada ketika itu. Itu sebab dalam Perhimpunan Agung UMNO, Datuk Seri Zahid terpaksa dalam ucapan dia, dalam ucapan dasar dia, dia mengatakan bahawa dalam pilihan raya umum yang ke-15, kita akan pastikan BN will go solo. Kita tak akan kerjasama dengan sesiapa pun. No Anwar, no DAP, no Bersatu. Ini Datuk Zahid cakap. no Bersatu dia tak sebut tu. Selalunya puak-puak ni memang tak sebut no Bersatu. Dia akan cakap no Anwar, no DAP saja. Tapi Datuk Zahid sebut no Bersatu. Walaupun dia ada tersilap, tersasul kan. Dia sebut jelas, dia kata no Bersatu. Buka balik video tu. Tetapi jangan ambil ucapan yang itu hujung saja. Kalau orang ambil ucapan yang hujung Datuk Zahid, orang akan kata bahawa sumpah itu ataupun janji itu sampai bila-bila. Sebenarnya dia bercakap tu berdasarkan situasi. Orang tuduh dia nak tarik sokongan daripada Muhyiddin untuk bagi pada Anwar waktu tu. Dan jelas terbukti bila dia tarik sokongan pada Muhyiddin, dia yang cadangkan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Dia yang cadangkan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Tok Mat tak ada tu, parlimen. Yalah, Tok Mat bukan ahli parlimen. Ini kena jelas. Jadi, adakah Datuk Zahid tak menunaikan janji dia tidak akan bekerjasama dengan Anwar, PKR, dengan DAP, dengan Bersatu dalam pilihan raya umum ke-15? Dia dah tunai janji.
Tapi malangnya pilihan raya umum ke-15, rakyat membuat keputusan. Dia tak nak UMNO, dia tak nak DAP, dia tak nak Pakatan Harapan, dia tak nak Perikatan Nasional. Semua orang tak dapat mandat untuk bentuk kerajaan. Bila semua orang tak dapat mandat untuk bentuk kerajaan, cubaan pertama bagi tuanku ialah untuk kahwinkan PN dengan PH. Kan? Masalahnya ketua PN nak jadi PN walaupun dia ada 73 kursi masa tu. Ketua PH dah tentulah dia rasa dia lebih layak jadi PM, dia ada 82 kursi. Betul tak? Bila perkahwinan ni tak jadi, maka tuanku pun kahwinkanlah BN dengan PH. Kalau korang tak faham aku sebut kahwin-kahwin ni, inilah bahasa yang mudah supaya orang bawah ni faham. Dia jadi Cina buta tu. Tak, kemudiannya baru dia orang ni ubah. Mula-mula dia dah tanda tangan dengan angkunnya, dia kata baginda tuanku menitahkan supaya PN bekerjasama dengan PH. Saya pun potong perkataan setuju. Saya letak tak setuju, saya tanda tangan. Angkuhnya. Keangkuhan itu yang membantu Anwar menjadi Perdana Menteri. Keangkuhan itu yang banyak membantu sebenarnya. Ini kena jelas. Bila perkahwinan pertama tu tak jadi, maka bapak kita carikanlah jodoh lain untuk PH. Rezeki dapat dekat UMNO dan BN. Betul juga. Betul lah. Nak buat macam mana? Tapi So tak boleh pakai dalam masa tu kan. yelah, bak kata orang tu, sedangkan lidah lagi tergigit. Betul lah. Suami isteri, kita kahwin ni, pas dah pernah kahwin dengan DAP, gagal, bercerai. Bersatu pernah kahwin dengan DAP, gagal, bercerai. Sekarang bagilah peluang BN pula kahwin dengan DAP. Kan? Kalau tiba-tiba dia orang pun buat perangai lama, maka tak mustahil kita pun mungkin boleh bercerai. Dan tak mustahil juga PAS yang benci sangat dengan DAP ni, dia ambil alih tempat kita. Tuan-tuan, kena faham, ini dunia politik. Dunia rumah tangga pun macam-macam boleh berlaku. Betul tak? Jangan terkejut, walaupun dah cerai talak 3, mungkin bersatu pun sanggup jadi Cina buta. Mungkin PAS pun sanggup jadi Cina buta. Betul tak? Ni orang Cina yang tengok ni, aku punya follower Cina ni ramai sekarang ni. Maksud Cina buta ni, korang jangan ingat aku kata Cina tu buta. Bukan. Korang buka balik. You can refer to apa ni, Dewan Bahasa dan Pustaka punya dictionary. The meaning of the words Cina buta. Cina buta ni maknanya orang yang dah bercerai, dah pergi ke talak 3, before he can remarry, remarried the previous wife, he got to marry another wife first. Sorry. Before the wife remarry the previous husband, she got to marry a new husband, and if they divorce, then only they can remarry. We call that Cina buta. Jangan silap. Kadang-kadang cakap sekarang ni nak kena hati-hati, jangan jadi isu. Tok, boleh ke membangkang kan? Tok, boleh ke membangkang dia mencalonkan jawatan speaker Dewan Rakyat tu? Boleh ke membangkang dia mencadangkan jawatan speaker Dewan Rakyat untuk berhadap? Boleh, tak ada masalah. Walaupun dia tahu dia tak boleh menang, tapi mereka ada hak untuk mencadangkan speaker yang mereka nak calonkan sebagai speaker. Tapi nanti bila mengundi, kalau dia tak ada 112 dan ke atas, speaker dia tu tak menang. Tak ada masalah. Orang ramai banyak membetikai kan, kenapa PAS tak nak jadi ketua bangkang, sedangkan PAS beri banyak kursi, 49. PAS ni dia boleh jadi pengikut, dia tak boleh jadi pemimpin. Itu masalah dia. Dia boleh jadi pengikut, dia tak boleh jadi pemimpin. Itu dia, cerita je lah. Okey, ada lagi? Soalan netizen tu. Ha. Kenapa semua hasutan daripada Perikatan Nasional
terhadap kerajaan dan yang Tuan Agong tidak dikenakan tindakan SOSMA. SOSMA. Bukan KOSMA. SOSMA. 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 SOSMA ni sebuah akta anti keganasan. Jadi kalau kita nak gunakan tindakan ni, sebaiknya SOSMA ni hanya untuk pengganas. Jangan kita salah guna kuasa. Dan itu pun yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia akan pastikan kerajaan dia ni tidak menyalahgunakan kuasa. Dia akan pastikan kerajaan dia ni tidak ambil rasuah. So kita kena walk the talk lah. Jadi kita tak boleh salah guna kuasa. Tetapi fitnah-fitnah, mereka cerita yang tak betul di bawah menggunakan media sosial, ianya boleh menggunakan akta MCMC. Aku ada 4 pendakwaan di bawah MCMC ni. Menghina PM, merayu supaya keluarga SCP Syariman diberikan pampasan, pun kena SOSMA, kena ordinan darurat di bawah akta ordinan darurat. Bayangkan, merayu pun tak boleh. Okey? Dari Banyak soalan. Tanya banyak soalan, cakap lah. sejam. Tak apa, jalan je. Tak semestinya sejam. Kalau kita perlu 5 jam, 6 jam, 7 jam kan. Okey. So, apa ni, diorang tanya bila ketua KPB tukar tu, boleh jadi ditukar kan? Itu kena tunggu Menteri Undang-Undang jawab. Itu soalan tu kena tanya dengan Menteri Undang-Undang. Okey? Ataupun tanya dengan Perdana Menteri. Okey, ada lagi? Okey, dia kata saya Mahmud dari Kota Kinabalu tu. Okey. Adakah Datuk setuju ketiadaan bosku dalam arena politik sekarang, terutamanya UMNO dan BN, Ya. mengakibatkan ketidakstabilan dalam parti? Kita hilang campaign manager yang paling berharga. Kerana bosku ni dia ada aura dia. Datuk Zahid sendiri pun berulang kali cakap benda yang sama. Kalau bosku ada kat luar, mungkin kita ni tak teruk macam ni. Tapi nak buat macam mana, kita berhadapan dengan sabotaj dalaman. Kalau misalnya pilihan raya diadakan bulan 3, bulan 4 dulu, ketika Datuk Seri Najib masih lagi berada di luar, kempen pilihan raya kita meriah. Orang nampak ada harapan. Tapi nak buat macam mana? Dia orang tunggu Datuk Najib disimpan dulu dalam penjara, barulah nak buat pilihan raya. Memang dapat harapan lah. Lala tak dapat jadi PM juga. Tapi tak apalah, benda yang lepas jangan dikenang. Kan? Tapi kalau korang kacau aku, kau tengok aku lanyak korang. Itu je aku beritahu. Setakat ni aku cubalah tak nak. Orang dah pencen, kita jangan kacau. Okey, ada lagi? Kita adakah Anwar Ibrahim akan menang dalam undi percaya minggu depan tu? Cuma takut bimbang ada. Dengan izin Allah 110% akan menang. Tak ada usaha membeli tu. Dia takut ada. Memang dia orang ni sedang rancak membeli mengapa semua sekali. InsyaAllah 6 bulan akan datang ni sampai pemilihan UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi kekal jadi Perdana Menteri. Ini bacaan politik saya, berdasarkan pengamatan saya, dia berdasarkan keyakinan saya. Seperti mana saya dah berulang banyak kali ni, kenapa kita ada 148. Kalau hilang daripada UMNO pun hilang 10. Kalau hilang daripada sebelah Sarawak pun katakanlah hilang lagi 10. Worst case scenario, kita masih ada 128. Kalau hilang lagi 6 daripada GRS pun, kita masih ada 122. Ni lagi 1. Sekarang ni keputusan 4 orang di Sabah ni, GRS yang lompat, yang ni yang keluar bersatu ni, sekarang bergantung kepada bukan speaker lah, tetapi yang menentukannya ialah Parti Bersatu tu sendiri untuk mengesahkan betul ke bulan Oktober dulu 4 orang ni dah keluar parti. Kalau betul,
Oktober dulu 4 orang ni dah keluar parti, maka mereka masih kekal menjadi ahli parlimen. Itu je. Tapi kalau misalnya mereka masih lagi ahli parti, tidak betul kenyataan yang mengatakan mereka dah keluar bulan Oktober tu, maka mereka memang kena kosongkan. Jadi sekarang ni bergantung pada itu saja. Untuk adun di Sabah dah clear, tak ada masalah. Mereka semua masih lagi ahli Dewan Undangan Negeri kerana Sabah belum lagi meluluskan Akta Anti Lompat Parti. Untuk 4 orang ni bergantung kepada Bersatu dan GRS. Cuma sekarang ni tak clear bab ni. Berdasarkan semakan yang dibuat oleh penasihat undang-undang, keahlian Bersatu tu tak ada. Keahlian keahlian JRS ada 100,000 lebih ahli JRS Sabah ni. Ada satu lagi keahlian. So last kali kalau misalnya betul dia orang dah letak jawatan bulan Oktober seperti mana yang diungkapkan oleh Datuk Seri Wan Junaidi, maka mereka akan kekal sebagai wakil rakyat. Tak ada masalah. Okey? Kenapa Datuk cakap sampai 6 bulan je kan? Lagipun Presiden dah jadi TPM pun, apa yang nak tahu kawan Presiden lagi? Nak tukar. Kita kena faham bahawa saya yakin bahawa 6 bulan ini macam-macam usaha dilakukan oleh puak-puak yang tak puas hati ni untuk menjatuhkan Presiden UMNO sebagai, untuk jatuhkan Datuk Zahid sebagai Presiden UMNO. Kalau mereka berjaya, kemungkinan besar pengganti itu, seperti mana yang saya pernah cakap, mempunyai potensi. Kalau pengganti itu H2O lah, memang hampir pasti dia akan bawa UMNO ini untuk bekerjasama jadi kuda tunggangan kepada Bersatu. Jadi itu sebab saya meletakkan garis selamat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ini 6 bulan. Selepas 6 bulan macam-macam boleh berlaku. Ini kuasa Allah Ta'ala. Kalau tiba-tiba kuasa Allah Ta'ala kata lepas tu dia nak handover Datuk Zahid jadi Perdana Menteri, tak ada mustahil. Betul tak? Ataupun dia nak suruh orang yang lebih muda jadi Perdana Menteri kerana mungkin dia rasa dia dah 75 tahun, tak mustahil. Ataupun dia mungkin akan bertahan sampai 5 tahun, tak mustahil. Macam-macam boleh jadi. Tetapi saya nampak bacaan politik saya, garis selamat ni ialah sehingga pemilihan UMNO. Itu sebab penting untuk Datuk Zahid menang sebagai Presiden Parti. Okey? Persediaan PRN kena tahu Ya. So anak-anak muda kita ni tu banyak pengaruh dengan PN itu. Anak muda ni duduk motor. Jadi punya ikon pemotoran tu tadi dah kena dakwa di mahkamah kerana minum lucah tu. Jadi apa nasihat Datuk kepada anak-anak muda ni, macam mana nak ikut? Saya rasa kita tak payah ulas lah benda ni. Sebab anak-anak muda ni bukan semua naik motor. Dia ada pelbagai perkara, pelbagai usaha yang dilakukan oleh Perikatan Nasional menggunakan duit khususnya untuk menarik minat anak muda ni. Bukan setakat motor, bukan setakat cabutan bertuah, bukan setakat bagi motor free, ada kereta free, ada macam-macam free. Buat apa ni, konvoi dapat duit, macam-macam dia buat. Ada yang mereka gunakan melalui TikTok, ada yang mereka gunakan melalui dengan membeli media-media supaya liputan-liputan lebih memihak pada mereka.
Ada yang mereka gunakan duit untuk pastikan bahawa setiap benda yang publish dalam media maya ni, mereka punya posting tu berada di belah atas. Itu kerjasama mereka dengan Google, kerjasama mereka dengan search engine yang lain. Ini semua mereka buat. Kita tak terbuat. Mungkin kita tak pandai buat macam mereka. Kita kena terima hakikat tu. Yang kedua, kita tak mampu nak buat macam mereka. Sebab duit mereka unlimited. What you can see with your own eyes physically is what they are willing to spend for their party. But if you think wisely, if they can spend that much, you just imagine how much did they really get. Cuba bayangkan, dia boleh belanjakan begitu banyak duit untuk parti dia. Kita tahu puaka-puaka ni, dia punya sifat mementingkan diri ni, sudah pastilah apa yang dia dapat untuk diri sendiri tu lebih daripada mencukupi. Sehingga kan lebihan tu boleh digunakan untuk belanja pilihan raya sebegitu besar. Terlalu mewah. Cuba bayangkanlah berapa banyak dia orang sapu. Ni lagi satu benda. Ni kau cakap semua kau dah jawab. Kau dah tanya aku. Ini Raja Petra kata bahawa kita mendakwa pasal 600 bilion. Ni kau lupa tanya. Raja Petra kata, saya mengatakan mereka songlap 600 bilion. Tak betul. Ayat yang saya cakap ialah kita minta supaya RCI ditubuhkan untuk menyiasat ke mana perginya 600 bilion yang dibelanjakan oleh kerajaan Muhyiddin ketika darurat. Dan saya pun ada cakap, ada kemungkinan bukan semuanya diberikan dalam bentuk direct nego. Saya cakap mungkin 400 bilion tu digunakan untuk emolument, untuk belanja kerajaan dan sebagainya. Mungkin 200 bilion dalam bentuk direct nego. Dan hari ini disahkan oleh SPRM 92.5 bilion. Merupakan duit yang dibelanjakan oleh kerajaan. Yang dalam bentuk procurement dan sebagainya. Jadi janganlah fitnah ni. Raja Petra ni tak habis-habis. Memang bapak Raja Fitnah. Raja bohong. Okey, ada lagi? PRN 6 negeri tu kan. Ya. Dia akan dilakukan rasa-rasa sebelum pemilihan UMNO tu, selepas pemilihan UMNO tu. Itu bergantung kepada menteri besar negeri terbabit dengan perkenan ke bawah duli tuanku negeri-negeri terbabit. Kalau UMNO prefer? UMNO tak boleh prefer sebab tidak ada satu negeri yang 6 tu UMNO punya. Apa soalan kau ni? Kau sedar tak sedar kau tanya aku soalan? Cuba jangan tanya soalan yang tak berapa cerdik pada orang yang pandai. Negeri UMNO semua dah bubar. Yang tinggal sekarang ni negeri PAS, negeri PH saja. So UMNO nak cerita apa? UMNO dah bubar dah. Negeri-negeri UMNO yang dah menang, contohnya Melaka, Johor, dah tak ada pilihan raya dah. Maksud dia, pemilihan UMNO tu, UMNO nak tunggu selepas PRN ke sebelum PRN? Maksud itu. Yelah, macam mana kita nak tahu tarikh pilihan raya negeri? UMNO rasa macam mana? Aku nak. Itu kau kena tanya dengan Presiden UMNO lah. Ini tak boleh jawab bagi pihak Presiden UMNO. Ada benda kita boleh ulas, kita boleh bagi pandangan, tapi ada benda kita kena serahkan kepada Presiden untuk menjawab dan menentukan keputusan parti. Benda ni sudah pasti akan dibincangkan. Sudah pasti akan dibincangkan. Pertama sekali, sebelum apa-apa berlaku, halangan pertama insya-Allah 19 hari bulan. 19 hari bulan ni ada dua benda akan berlaku. Pertama sekali, undi percaya kepada Datuk Seri Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, nak meluluskan bajet untuk 3 bulan nak bayar gaji kaki tangan awam ni.
Ini kena faham. Lepaskan ni dulu. Lepas selesai yang ini, baru kita fikir masalah yang lain. Pilihan raya negeri ni, kalau misalnya PAS mengambil keputusan untuk buat pilihan raya negeri ni dalam tempoh terdekat di 3 buah negeri yang mereka kuasai, kemungkinan besar negeri PH juga akan ikut. Serentak. Ada juga kemungkinan negeri PH akan lengahkan. Sebab kita dah jadi kerajaan ni, tidak ada keperluan untuk kita segerakan. Apatah lagi sekarang ni orang berhadapan dengan banjir. Bila time banjir tu belum sampai, korang sibuk sangat kata bahawa UMNO ni rakus nak buat pilihan raya time banjir. Padahal tak ada pun banjir time pilihan raya. Tapi dah lepas pilihan raya, korang sibuk pula nak buat pilihan raya. Sebelum ni korang bantah. Nampak tak dewan ni cakap tak semua bikin? Macam mana SPR? SPR boleh menghalang tak? Katakan dia buat awal, tapi oleh kerana perbelanjaan tak ada, SPR tak tangguh. Tidak boleh lebih daripada 60 hari daripada tarikh Speaker Dewan Undangan Negeri mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Tok, Raja Petronas ni tak nak bercadang ke kepada kerajaan supaya geledah rumah Sri Mulyani Yassin ni kan? Itu memang sudah ledah kan, banyak rumah dia. Bagus juga kalau nak digeledah rumah Tan Sri Mulyani Yassin ni. Banyak benda yang boleh diperolehi. Nak ikut lah. Kan? Kita pun kalau boleh nak buat lawatan sambil belajar manalah tahu daripada berpuluh-puluh juta yang dibagi Anwar Musa tu masih ada lagi sikit-sikit kan. Dapat 1-2 beg jadi